saya Dr. Siuni, pakar audiologi Anda. Hai semua, saya Dr. Zayani iaitu pakar fisiologi bagi Pusat Intervensi Masalah Penglihatan Mata Kasihku. Dalam pusat intervensi ini, saya akan menjalankan sesi psikoterapi untuk menilai, mengklasifikasi dan merawat masalah gangguan emosi dan tingkah laku kanak-kanak masalah penglihatan. Okey, teknik yang saya akan gunakan dalam sesi psikoterapi ini adalah yang pertama adalah kaedah pengumpulan informasi fisiologi ataupun biofeedback. Yang kedua adalah latihan pengurusan tekanan, dan yang ketiga ialah pengubahsuaian tingkah laku. Okey, kegerapan yang anda perlu hantar anak-anak ke sesi terapi ini adalah sebanyak sekali ataupun 2 kali dalam masa seminggu, bergantung kepada kemampuan pesakit. Okey, sesi terapi yang kami akan tawarkan adalah yang pertama, mewujudkan perhubungan yang baik antara rasa hormat, empati dan juga khidmat sokongan. Dan yang kedua adalah sesi bercakap dan berbual untuk meluahkan perasaan yang terpendam yang dihadapi oleh pesakit. Dan yang ketiga adalah menasihati tentang matlamat dan tujuan hidup bagi memberi semangat untuk mereka terus berjaya dalam hidup seperti kanak-kanak yang lain. Yang keempat adalah mengurus tingkah laku, gangguan emosi dan personaliti yang dihadapi. Dan yang kelima adalah untuk menggalakkan perhubungan sosial dengan individu lain secara santai. Jadi, marilah menghantar anak anda ke pusat intervensi kami untuk menjamin masa depan yang lebih bermakna. Baiklah, intervensi yang saya akan jalankan terhadap budak masalah penglihatan di pusat intervensi kami adalah saya akan memfokuskan terapi cara kerja kepada mereka. Terapi cara kerja ni dijalankan terhadap budak masalah penglihatan sebagai bantuan untuk menggalakkan perkembangan mereka dalam menggunakan deria lain selain daripada menggunakan deria penglihatan mereka. Untuk pengetahuan anda, terapi cara kerja ni dipilih untuk membantu perkembangan budak masalah penglihatan bagi menggunakan deria lain selain daripada menggunakan deria penglihatan mereka yang bermasalah. Oleh yang demikian, pusat intervensi kami telah menyediakan untuk bahagian terapi cara kerja ini ialah pengajaran orientasi dan mobiliti, iaitu supaya budak masalah penglihatan tersebut dapat Baiklah, saya akan menceritakan sedikit kepentingan pengajaran orientasi dan mobiliti ini kepada anda. Yang pertama ialah dapat menggalakkan kemahiran motor kasar kepada kanak-kanak masalah penglihatan. Okey, contohnya budak tersebut dapat merangkak, dapat bertaktir dan juga berjalan. Hal ini kerana terdapat ibu bapa yang kurang yakin untuk memberi peluang kepada anak mereka berjalan. Oleh itu, saya sebagai pakar fisioterapi dekat sini akan membantu mereka untuk menjalankan kemahiran motor kasar dengan baik. Kepentingan yang kedua ialah budak tersebut dapat mengenali ruang dan juga perabot di sekeliling mereka. Apabila mereka dapat berjalan dan bergerak, mereka lebih yakin untuk tahu kawasan persekitaran mereka tu keadaan yang bagaimana. Seterusnya, latihan ini juga dapat melatih kanak-kanak untuk mengenali apa yang mereka dengar, rasa dan juga sentuh. Contohnya, mereka dengar dan kenal suara ibu bapa mereka sendiri. Selain itu, budak ni juga boleh diperkenalkan dengan peralatan yang dapat membantu dirinya untuk bergerak. Contohnya push toy, tongkat putih dan sebagainya. Secara keseluruhannya, terapi cara kerja ini yang telah dijalankan di pusat intervensi kami ni dapat membantu budak masalah penglihatan ini dapat menggunakan deria sedia adanya secara maksimum untuk dia bergerak secara selamat. Tidak dilupakan juga, kami juga memperkenalkan teknik keselamatan dan juga bimbingan jurupandu bagi orang dewasa untuk berjalan di persekitaran.
Pusat interview kami juga menyediakan alat bantuan seperti push toy, walker dan juga tongkat putih bagi memudahkan terapi cara kerja dijalankan bagi fisioterapi. Sekian saja bagi sesi. Jika anda ingin bantuan dan rawatan untuk masalah penglihatan, jangan segan untuk datang ke Pusat Intervensi Masalah Penglihatan Mata Kasihku kami dengan segera. Okey, siapa itu pakar audiologi? Okey, sebelum kita tahu siapa itu pakar audiologi ataupun apa-apa kerja bagi pakar audiologi, kita tahu dulu apa maksudnya audiologi. Okey, perkataan audiologi ni dia berasal dari gabungan perkataan Latin dengan Greek yang bermaksud untuk mendengar. Lepas tu audiologi ni dia adalah satu bidang sains yang mengkaji tentang pendengaran, keseimbangan badan dan penyakit yang berkaitan dengan pendengaran. Lepas tu pelatih ataupun pengamal perubatan dalam bidang audiologi ini kita panggil dia audiologis ataupun pegawai kesihatan pendengaran ataupun pakar audiologi. Okey. Audiologis iaitu pakar audiologi lah. Kerja dia adalah untuk mengenal pasti, merawat dan menganalisis masalah pendengaran dan penyakit yang berkaitan dengan pendengaran, semua pendengaran lah. Lepas tu, dia berbeza dengan doktor pakar perubatan dalam unit telinga, hidung dan tekak, short form dia ENT lah. Tapi, pakar audiologi ni dia akan bekerja sama dengan doktor pakar ENT untuk menyelesaikan masalah kesihatan yang saling berkait rapat menggunakan kepakaran masing-masing lah. Okey. Kenapa saya nak sediakan perkhidmatan audiologi? Lepas tu apa perkhidmatan audiologi ni? Okey. Unit audiologi ni dia disediakan adalah untuk pemeriksaan pendengaran secara komprehensif dalam mengesan dan mendiagnosis anomali sistem pendengaran dan memberi rawatan kefungsian masalah pendengaran. Lepas tu, langkah-langkah pencegahan masalah pendengaran ni dia juga dijalankan sejak dari awal bagi mengesan masalah pendengaran. Lepas tu, antara aspek penting dalam perkhidmatan pendengaran adalah penjagaan, pemulihan, terapi dan juga rehabilitasi pendengaran. Lepas tu, perkhidmatan audiologi ni dia disediakan tujuan dia adalah untuk memastikan kesihatan kependengaran berkualiti dengan perkhidmatan yang komprehensif dan efisien bagi meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Okey. Kita boleh nampak apa perkhidmatan audiologi yang saya sediakan untuk pusat intervensi ini. Okey, pertama sekali kita ada ujian saringan dan ujian diagnostik pendengaran. Lepas tu kita boleh menjalankan rehabilitasi untuk mengenal, mengetahui, membeza dan memahami bunyi. Lepas tu kita juga ada memasang alat bantu pendengaran serta alatan yang lain yang diperlukan oleh kanak-kanak lah. Lepas tu kita juga menasihati tentang penggunaan assistive learning device. Lepas tu kita juga sediakan perkhidmatan khidmat sokongan, konsultasi, khidmat nasihat dan juga latihan-latihan kepada ibu bapa ataupun penjaga serta guru-guru khususnya dari segi pengendalian dan penyelenggaraan alat bantu pendengaran dan FM unit. Okey. Lepas tu terapi yang saya sediakan adalah terapi cara kerja. Kenapa bukan saya ada terapi-terapi yang lain dan kenapa saya tak pilih terapi yang lain tetapi saya pilih terapi cara kerja saja? Sebab terapi cara kerja ni dia adalah aktiviti-aktiviti yang bermakna untuk meningkatkan tahap kefungsian seharian dan mencegah ketidakupayaan atau kecacatan ke atas individu yang mempunyai masalah mental dan fizikal pada semua peringkat umur. Okey, contoh aktiviti bagi terapi cara kerja kita ada latihan aktiviti berkaitan dengan kemahiran hidup, latihan pro-vocational, latihan aktiviti membuka dan memasang peralatan, latihan aktiviti berkaitan dengan kemahiran manipulatif. Okey, itu sajalah aktiviti-aktiviti yang saya sediakan. Tapi mungkin ada aktiviti-aktiviti yang lagi kreatif
untuk terapi cara kerja. Tapi setakat ni, empat ni yang paling basic lah. Okay. Itu sajalah bagi pembentangan saya pada hari ini. Okay, sekian terima kasih. Thank you.